perkara yang Nabi larang. Nabi pesan jangan mengumpat, kerana dengan mengumpat itu akan membinasakan pahala ibadat. Jangan berhasad dengki. Makna jangan berdengki, jangan iri hati sesama Muslim. Kerana perasaan iri hati itu akan ataupun dengki itu akan membinasakan pahala ibadat yang kita buat, meskipun banyak amalan yang kita buat, tapi oleh kerana kita tidak berpantang daripada penyakit hasad, penyakit dengki, maka tetap merugikan kita. Jadi akhirnya nanti kita kembali, akhirnya nanti bila kita mati tidak ada pahala dan tidak ada kebajikan yang kita bawa. Jadi faham baik-baik. Faham baik-baik. Sebab kita ni beribadat kerana nak mengumpul sebanyak mungkin ganjaran pahala. Kalau di dunia ini kita kata harta benda, wang ringgit itu penting untuk menjamin keselesaan hidup kita di atas dunia. Naik sikit. Dah naik dah. Kalau di dunia ini kita memandang bahawasanya harta benda, wang ringgit itu suatu keperluan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketahuilah bahawasanya ganjaran pahala yang banyak itu adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting yang mesti kita bawa balik untuk menjamin kesenangan kita, untuk menjamin keselesaan, kebahagiaan kita, keselamatan kita nanti di hari kiamat. Jadi cuba kita renung-renung, kita fikirkan. Setiap hari kita buat ibadat, setiap hari juga pahalanya dibinasakan oleh Allah. Setiap hari kita beribadat, setiap hari juga pahala kita dibinasakan oleh Allah. Akhirnya bila datang kematian, bila datang ajal, apa yang kita buat balik? Apa yang kita buat balik? Adakah kita tidak yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang membatalkan ibadat, yang membinasakan pahala ibadat? Kalau tak percaya, maknanya kita bukan orang yang beriman. Jadi kita orang yang beriman, makna orang yang yakin apa sahaja yang dikhabarkan oleh Nabi SAW itu semuanya benar, semuanya betul. Dengan sebab itu, jangan sekadar beriman, jangan sekadar percaya, mestilah kita bertindak mengikut kepercayaan kita. Jadi bagi mereka yang benar-benar yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, mereka akan bersungguh-sungguh menjaga, memelihara ibadatnya daripada membuat benda-benda yang merosakkan, yang merugikan dia sendiri. Contohnya, kita cari duit penat-penat, kemudian duit tadi semua kita buang ataupun kita biarkan dirompak oleh orang lain. Maknanya itu suatu tindakan yang tak cerdik. Itu suatu tindakan yang tidak cerdik. Kita berpenat lelah, keluar modal, korban masa, korban macam-macam lagi dah untuk mencari rezeki, tapi akhirnya hasilnya tu kita biarkan begitu saja dimusnahkan, dirompak, dicuri dan sebagainya. Itu suatu tindakan yang tidak cerdik, tak sepatutnya dilakukan oleh orang yang berakal. Tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang berakal, orang yang waras, orang yang cerdik, orang yang bijak. Orang yang bijak, setelah dia mengetahui sukarnya untuk mendapatkan rezeki, maka dia akan bersungguh-sungguh berhati-hati menjaga segala supaya harta bendanya ataupun wang ringgitnya tidak hilang begitu saja. Dia akan simpan di tempat yang sepatutnya, dia akan belanja kepada tempat yang menguntungkan dia. Ini tindakan orang yang bijak. Tetapi orang yang tak bijak, begitulah tadi. Dia cari duit banyak-banyak, kemudian duit ni harta bendanya dibiarkan musnah begitu. Besok cari lagi, usaha lagi. Maknanya masanya habis begitulah. Masanya habis, tenaganya habis, modalnya habis, tapi untungnya tidak, bahkan merugikan pula. Itu perniagaan dunia, ini perniagaan akhirat. Sama juga cerita di bandingan ni. Cuma bandingan akhirat ni, amalan ataupun keuntungan akhirat ni dia bersifat kekal. Begitulah juga kerugian akhirat juga bersifat kekal. Kalau dalam perniagaan dunia, kerugiannya bersifat sementara. Keuntungan ni pun bersifat sementara. Tapi yang dinamakan perniagaan akhirat ni, kalau untungnya berkekalan, tapi kalau ruginya pun berkekalan. Jadi sebagai seorang yang waras, sebagai seorang yang berakal, perlulah kita merenung-renung, berfikir. Seandainya kita tidak berpantang di dalam melakukan ibadat, kelak kita akan rugi. Meskipun pada zahirnya kita banyak melakukan amal soleh, kita
dia sembahyang 5 waktu, menutup aurat, membaca Quran, membuat sembahyang sunat, membuat amalan-amalan yang sunat, tapi akhirnya kita balik kembali kepada Allah dalam keadaan rugi, balik ke negeri akhirat dalam keadaan maknanya menerima kecelakaan. Jadi alangkah tidak cerdiknya kita, alangkah tidak cerdiknya kita, alangkah jahilnya kita, dalam keadaan kita bersusah payah melakukan amal, tetapi kita membiarkan pahala amal ni dibinasakan dengan mudah. Padahal untuk melakukan ibadat itu sangat-sangat sukar. Nak meraih pahala itu bukan mudah, perlukan ilmu. Nak mendapat ilmu pula perlukan masa yang panjang untuk menuntut ilmu. Nak beramal pula nanti, nak berperang dengan nafsu, dengan syaitan, dengan hasutan dunia, dengan hasutan makhluk, baru boleh melakukan amal. Kemudian nak kena pastikan hatinya ikhlas, nak kena pastikan akidahnya betul. Jadi banyak benda yang kita korbankan dalam untuk menghasilkan pahala. Jadi bagi orang yang mengetahui, yang memahami betapa tingginya nilai pahala yang diberi oleh Allah, walaupun satu, dia akan bersungguh-sungguh. Dia akan di dalam dirinya akan ada perasaan takut, risau, bimbang, ganjaran pahalanya nanti musnah, dan dia tidak dapat membawa balik ke alam barzah ataupun alam akhirat. Kelaknya nanti dia akan diazab oleh Allah kerana gagal. Kerana gagal dunia ataupun usia yang diberi oleh Allah atas dunia ni disia-siakan. Meskipun pada zahir beribadat, tapi jadi sia-sia kerana kejahilan kita tentang ibadat itu sendiri. Maknanya kita beribadat mengikut hawa nafsu. Kita beribadat tidak berpandukan kefahaman ilmu, kerana kita sombong tak nak mendengar, sombong tak nak mengaji. Kita merasa kita lebih tahu, kita lebih pandai, kita lebih mahir perjalanan akhirat berbanding dengan alim ulama. Akhirnya kita yang rugi. Itu yang pertama-tama sekali. Yang terbaiknya memperbanyakkan ibadat serta meninggalkan maksiat. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi nisbah kita ni, meskipun tak dapat bangun berqiyamul lail, meskipun tak dapat nak buat sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, meskipun tak kuasa nak buat puasa sunat Isnin Khamis ataupun puasa selang sehari, meninggalkan maksiat itu lebih utama lagi. Itu lebih menguntungkan kita lagi daripada kita mencampur adukkan buat amal sunat banyak-banyak, tapi buat juga benda yang membatalkan ibadat banyak-banyak juga. Jadi tak ada apa keuntungan lah. Cuma syok sendiri berasa, aku dah banyak ibadat. Ya, dah memang banyak ibadat, tapi ketahuilah bahawasanya ibadat yang banyak tadi dah dibinasakan oleh Allah. Jadi hati-hati. Kadang-kadang isteri kena hati-hati, jaga lidah dengan suami. Kadang-kadang kita tengok isteri, dia dah jaga pakaian, dia dah buat ibadat, tapi masalah satu, Allah uji dia tak sabar dengan suami dia sehingga menjadi isteri yang derhaka. Pernah satu ketika ditanya kepada Nabi SAW, ada seorang isteri, dia melakukan amal soleh, dia banyak berqiyamul lail, baca Quran, suka bersedekah dan sebagainya, tapi satu kesilapan dia derhaka pada suami. Maka di mana tempat isteri yang begini? Kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Meskipun dia banyak melakukan amal soleh, meskipun dia bangun berqiyamul lail, tapi dengan sebab dia tidak meninggalkan maksiat, iaitu mana? Menderhakai suami tadi. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu apa juga yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas diri kita ni, semuanya itu adalah ujian keimanan kita. Ujian bagaimana kita nak menghadapi situasi macam tu, mestilah berpandukan ilmu. Allah Ta'ala nak memberi kepada kita kelebihan supaya bersabar, dan bersangka baik, dan memaafkan dan sebagainya. Utamakan ibadat kita, jaga adab kita dengan ibu bapa, jaga adab kita dengan suami, jaga akhlak kita dengan anak isteri kita. Begitu. Ataupun si suami, dibuat baik kepada anak isteri, beri tempat tinggal, beri pakaian, beri belanja, tapi tidak memberi pendidikan agama. Sebenarnya tindakan yang sedemikian akan merugikan suami tadi tu. Kerana tetap suami itu nanti akan dipersalahkan oleh anak dan isterinya di atas kegagalan anak isteri melakukan ibadat, tanpa ilmu yang diajarkan, dididik, diberi oleh suami. Tapi suami yang tidak ada ilmu, mereka merasakan diri dia dah menjadi seorang suami yang baik dah.
Dah bagi rumah, dah bagi tempat tinggal, dah bagi duit belanja, dah bagi kenderaan. Tapi agama dia tak bagi pada anak isteri dia. Isteri dia tak tahu tentang solat, isteri dia tak tahu tentang tutup aurat, isteri dia tak tahu tentang maksiat hati, isteri dia tak tahu tentang akidah yang betul. Begitulah juga anak-anak dia yang lain. Sebenarnya dia belum lagi menjadi seorang suami yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belum lagi menunaikan kewajipannya sebagai seorang suami yang diperintah oleh Allah. Inilah perlunya ilmu, inilah perlunya pendekatan diri kita kepada majlis-majlis ilmu, kerana di sinilah saja yang Allah Taala akan memaklumkan, Allah Taala akan membukakan pintu-pintu ilmu dan kefahaman terhadap apakah perkara yang mesti kita buat dan apakah yang mesti kita tinggalkan. Kalau kita jauhkan diri kita daripada majlis ilmu, sampai bila-bila kita tak akan tahu perkara yang sebenar, selok belok yang betul, perjalanan yang sebenarnya untuk menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Maka betul lah Nabi kata, siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendak nak bagi kebaikan yang banyak, Allah akan menjadikan dia, Allah akan memberi kefahaman agama pada dia. Inilah tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala nak menerima amal ibadat dia. Yang salah jadi betul, daripada salah jadi betul, daripada tak faham jadi faham, daripada amalnya rosak jadi baik. Asbab tadi ilmu yang didengar, ilmu yang dipelajari tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sebenarnya telah diriwayatkan kami daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahawasanya katanya baginya, apakah engkau kata pada dua orang? Apa yang kau nak katakan pada dua orang ni? Salah seorangnya banyak kebajikan dan banyak kejahatan, dan seorang lagi yang lainnya sedikit kebajikannya dan sedikit kejahatannya. Mana kedudukan dua orang ni? Nanti di hari kiamat mana kedudukan dua orang ni? Seorangnya apa tadi? Banyak kebajikannya, banyak ibadahnya, dan banyak juga dia punya kejahatan. Ibadat ni pun banyak, maksiat dia pun banyak juga. Yang seorang lagi macam mana? Yang seorang lagi sedikit kebajikannya dan sedikit kejahatannya. Katanya tiada menimbangkan dengan selamatnya suatu, yakni tiada dapat sejahtera suatu. Maknanya dua-dua ni tidak ada keselamatan. Kedua-dua orang laki-laki tadi tu tidak ada jaminan keselamatannya nanti di hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita fikir-fikirlah, kita renung-renung. Fikir-fikir, renung-renung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi salah seorang daripada dua orang laki-laki tadi, salah seorangnya banyak kebajikannya. InsyaAllah kita tumpukan perhatian, insyaAllah. Masa kita tak banyak ni. Tengah di sini. Jadi seorangnya banyak kebajikan. Jadi meskipun kita banyak melakukan amal soleh, meskipun kita banyak melakukan amal soleh, sama ada laki-laki ataupun perempuan, suami ataupun isteri, kita banyak buat amal soleh dan banyak juga maksiat yang kita buat. Dalam hati kita ada hasad dengki, dalam hati kita ada bersangka-sangka jahat dengan orang lain, dalam hati kita ada berdendam. Kadang-kadang lidah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menjadi asbab saudara mara kita bergaduh. Waalaikumsalam. Yang menjadi asbab orang lain saling bersangka jahat, asbab mendengar perkataan kita. Dan seorang lagi sedikit amalnya dan sedikit maksiatnya. Maka kedua-dua orang ni tidak ada jaminan tak ada jaminan selamat. Kita nak selamat ke tidak balik akhirat? Jadi kita tanya dulu diri kita, betul ke kita nak selamat akhirat? Dah tentulah kita nak selamat. Kerana kecelakaan di hari kiamat tu sangat besar, sangat dahsyat. Kesusahan atas dunia yang sementara ni pun kita tak sanggup dah nak hadapi. Betul? Masalah yang ada dalam dunia ni pun, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita ni pun kita tak tahan dah. Sehingga ada orang kata baik bunuh diri lah, baik mati lagi senang. Kenapa tu tak sabar dengan ujian? Padahal itu ujian masalah, bukan duduk dalam api neraka pun. Pun dah tak tahan dah kita. Bagaimana kita nak menghadapi masalah di hari kiamat ni?
Macam mana kita nak menghadapi masalah yang Allah Ta'ala persiapkan saat sakaratul maut nanti? Macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang Allah Ta'ala persiapkan dalam alam barzah nanti? Kalau dah masalah di dunia ni pun kita tak tahan dah, bergungut-gungut dah kita, stres dah kita, kalau boleh nak bunuh diri dah. Ada yang kata mati lagi baik. Sebab apa tu? Nak menceritakan tak tahan dengan dugaan atas dunia. Mana hebat dugaan atas dunia dengan dugaan dalam alam kubur besok? Lebih dahsyat dugaan dalam alam kubur tu. Lebih dahsyat dugaan waktu nak sakaratul maut. Sakaratul maut tu macam mana kita nak hadapi? Jadi semua nak selamat. Kita semua nak selamat. Nak Allah permudahkan urusan sakaratul maut kita. Supaya roh kita mudah, supaya nanti kita ditempatkan di dalam alam barzah tu seperti mana yang didoakan, supaya kubur-kubur kita diluaskan saujana mata memandang. Mudah-mudahan kubur-kubur kita menjadi taman-taman syurga. Bukan sekadar minta, kita kena faham macam mana nak meraih benda tu. Bukan sekadar minta, ya Allah nanti jadikanlah kubur aku seperti taman-taman syurga, tapi kita tak usaha. Kita tak buat pun sebab-sebab yang nak melayakkan diri kita mendapat kelebihan yang dijanjikan oleh Allah. Kita tak pernah nak berhenti, kita tak pernah nak jaga lidah kita, kita tak pernah nak jaga adab kita dengan suami, tak pernah nak jaga adab kita dengan mak bapak kita. Tak pernah nak bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit. Ini yang Imam Ghazali kata, itu semuanya khayalan. Itu semuanya akan jadi khayalan. Maknanya nakkan alam barzah kita tu tadi menjadi taman-taman syurga, itu semua khayalan semua. Itu semua khayalan, nisbah kepada kita yang tidak berusaha. Imam Ghazali menyatakan ada sekelompok manusia di atas dunia, dia mendengar kehebatan syurga, mendengar kehebatan makna kelebihan, nikmat, kelazatan yang Allah Ta'ala persiapkan untuk orang-orang soleh, tetapi waktu dia mati, dia tidak direzekikan oleh Allah benda-benda tu. Waktu dia mati, dia tak dapat benda-benda yang dia pernah dengar dulu tentang kelazatan, kenikmatan syurga, kelazatan, kenikmatan, balasan yang Allah Ta'ala persiapkan untuk orang-orang yang soleh-solehah di alam barzah. Dia hanya dengar atas dunia dulu, oh sedapnya, oh seronoknya kalau aku dapat besok, mudah-mudahan Allah rezekikanlah aku mati husnul khatimah, mudah-mudahan nanti kubur aku dilapangkan oleh Allah, selamat daripada azab kubur, mudah-mudahan persoalan mungkin nanti dipermudahkan oleh Allah, mudah-mudahan nanti aku dibangkitkan bersama orang-orang soleh soleha di kalangan kekasih-kekasih Allah, mudah-mudahan timbangan amal kebajikan aku nanti berat daripada kejahatan, mudah-mudahan nanti kaki aku tidak tergelincir di titian sirat, mudah-mudahan aku boleh masuk syurga tanpa hisab. Ini semua jadi khayalan. Sebab apa khayalan? Kerana kita tidak membuat sebab kita hanya tahu berdoa tetapi tidak berusaha. Makna tidak ada usaha nak memperbaikikan perhubungan kita dengan Allah. Tak ada usaha nak menjaga lidah kita, tak ada usaha nak menjaga mata kita, tak ada usaha nak menjaga telinga kita daripada benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Jadi bagaimana Allah Ta'ala nak memberi benda-benda tu sedangkan kita sendiri tak berusaha? Ya, memang Allah Ta'ala berkuasa memberi perkara tu tanpa Allah tak berhajat pun dengan ibadat kita. Tapi Allah perintah kan? Allah perintah kita kan? Untuk membuat amal soleh, untuk meninggalkan maksiat. Dan Allah janjikan kebajikan bagi orang yang buat amal soleh, diberi pahala bagi orang yang meninggalkan maksiat. Tetapi kita tak nak berusaha, kita tidak berusaha memperbaiki. Jadi bagaimana nak mendapatkan janjian-janjian Allah tadi? Ada syarat-syarat dia. Nak amalnya banyak, nak amalnya diterima oleh Allah, ada syarat-syarat. Ini cuba kita bayangkan. Laki-laki ni seorang je, dia banyak ibadat, tetapi dia terlupa nak meninggalkan maksiat. Sehingga maksiat dia pun banyak. Ibadat pun banyak, maksiat pun banyak, sedekahnya banyak, mengumpatnya pun banyak, berdengkinya pun banyak. Tidak ada jaminan keselamatan di hari kiamat. Yang seorang lagi sedikit je amal dia dan sedikit juga maksiatnya. Yang nombor dua ni pun, laki-laki yang kedua ni pun tidak ada jaminan selamat. Yang selamatnya mana? Balik membawa kebajikan dan tak ada
Ini baru ada jalan selamat. Ini ada jalan selamat. Maka dengan sebab itulah, jangan ada di dalam hati kita perasaan selesa dengan diri kita. Jangan ada perasaan selesa dengan diri kita. Jangan kita dah rasa selesa dah. Aku kalau mati ni mesti husnul khatimah. Aku kalau mati ni mesti amal aku akan diterima oleh Allah. Dah, belum pasti. Berapa ramai orang yang beramal, amalnya ditolak oleh Allah. Jadi kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan leka, jangan lupa, jangan lalai. Sebab itulah perlu kita duduk di dalam majlis ilmu yang sebegini. Ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Fa anna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya nasihat-nasihat itu boleh diambil manfaat oleh orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, dia akan dapat mengambil manfaat daripada nasihat-nasihat agama. Akan menimbulkan keinsafan dalam diri dia. Akan membangkitkan semangat dia untuk berusaha lebih giat lagi, lebih bersungguh. Untuk bersungguh berperang dengan hawa nafsu yang sentiasa mengajak, menghasut dia supaya membuat benda-benda yang merosakkan akhirat dia sendiri. Sebab tu Allah perintah kita supaya jadi orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala itu senantiasa bersama dengan orang yang sabar. Maksudnya orang yang sabar dengan dugaan, dengan cabaran, dengan masalah yang Allah Ta'ala tetapkan dalam diri kita ni. Allah Ta'ala akan sentiasa bersama orang sabar ni. Apa maksud Allah Ta'ala akan sentiasa bersama orang sabar? Allah akan rahmati dia, Allah akan redha pada dia, Allah akan ampunkan dia, Allah akan naikkan martabatnya, Allah akan bagi pertolongan kepada dia, Allah Ta'ala akan bukakan jalan-jalan masalah bagi dia. Itu orang sabar. Itulah hikmah Allah jadikan masalah, supaya kita jadi orang yang sabar. Itu hikmah Allah Ta'ala jadikan apa? Musuh-musuh dalam ibadat yang namanya nafsu dan syaitan, supaya kita berpeluang untuk berperang. Kalau contohlah Palestin tu Allah bagi kemerdekaan, ada tak lagi nak berjuang? Tak ada dah. Jadi Allah menjadikan benda-benda tu sebenarnya nak membuka ruang supaya kita bermujahadah. Daripada mujahadah itulah yang akan menguntungkan akhirat kita. Nampak tak? Usaha sabar, tahan lidah kita. Allah Akbar. Jangan ikutkan nafsu kita. Nafsu kita ni memang ajak kita duk cakap benda macam-macam. Kadang perkataan kita menyakitkan hati ibu bapa kita. Tapi semayang, Masya Allah, tabarakallah, lebam-lebam dahi. Tapi mulutnya tak berakhlak dengan ibu bapa. Tak jadi. Nah, dah. Jadi setan, jadi dia musuh. Dia kata, oh orang ni banyak ibadat. Macam mana cara nak rosakkan ibadat? Nak tahan dia semayang, dia boleh semayang. Nak tahan dia baca Quran, dia boleh baca Quran. Nak tahan dia, nak ganggu dia supaya jangan bangun bangkit semayang malam, dia boleh bangkit. Puasa pun dia boleh. Macam mana cara nak merosakkan? Dia hasut supaya jadi orang yang contoh, yang biadab dengan ibu bapa. Habis pahala. Nampak tak? Ini isteri dia macam mana pula ni? Oh, khidmat rumah tangga bagus dah. Tutup aurat dah. Semayang sunat banyak dah. Kadang baca Quran lagi. Jaga anak-anak dengan penuh kasih sayang dah. Macam mana ni? Ini pahala banyak ni. Macam mana nak menggagalkan dia? Dia hasut supaya lidahnya. Habis ibadah. Nampak tak? Jadi hati-hati. Hati-hati. Kita ni nak balik akhirat. Dunia ni sekejap, dunia ni sementara. Jangan melepaskan kesenangan akhirat dengan sebab Allahumma salli ala Muhammad. Dunia yang bersifat sementara ni, kita terlepas keuntungan yang berkekalan nanti selama-lamanya di hari kiamat. Kena banyak-banyak bersabar. Allah Ta'ala nak membuka ruang pahala bagi diri kita. Jangan ikutkan hawa nafsu kita. Memang dunia ni memang tempat yang tidak akan memuaskan hati kita. Jangan kita ingat kita akan jumpa benda yang memuaskan hati atas dunia. Dah, dunia bukan tempat nak puas hati dah. Takkan ada benda yang akan memuaskan hati kita atas dunia. Yang puas hatinya tu di syurga. Di syurga tu besok. Di syurga tu tempat puas hati. Adapun dunia ni takkan ada istilah puas hati. Tak ada istilah puas hati. Takkan puas hati. Tak ada yang sempurna atas dunia ni. Sebab itulah
Allah Ta'ala suruh, Allah pesan banyak kali dalam Quran, sabar, 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 sabar. Perang dengan nafsu, perang dengan syaitan yang menghasut kita supaya kita membuat benda-benda yang merosakkan pahala amalan kita sendiri. Rugilah, rugi ya Karim. Rugi, sangat-sangat rugi. Nanti balik akhirat kita menyesal ya Allah, mana pahala kebajikan ni, bahkan bawa balik dosa pula yang bergunung ganang. Padahal dulu di dunia aku beribadat, apa je ibadat yang aku tak buat. Lepas tu kita kena fikir, nak ibadat ni kena renung, nak beribadat ni kena merenung-renung, berfikir. Jangan buat ibadat tanpa fikir. Baik laki, baik suami, baik isteri, baik anak-anak, siapa pun nak beribadat ni kena renung fikir. Jangan beribadat syok sendiri. Nanti kita rugi. Nanti kita rugi. Nanti kita menyesal, nak hidup balik, nak baiki dah terlambat. Dah Allah bagi kita peluang sekali ni je nak jadi orang baik. Sekali ni je peluang Allah bagi kepada kita semua nak jadi, kalau suami yang baik, isteri yang baik. Ni je sekali, tak ada dah peluang lepas ni, tak ada dah. Kalau Allah ambil nyawa kita malam ni, tak ada dah peluang tu. Nak jadi suami, ni lah dia sekali peluang nak jadi suami yang baik, zahir dan batinnya. Zahirnya baik, batinnya pun baik. Kalau isteri pun begitu, ni je sekali peluang Allah bagi supaya jadi isteri yang baik, zahirnya dan batinnya. Jadi kita kena fikir di mana kedudukan kita sekarang ni. Kita kena fikir di mana kedudukan kita sekarang ni dalam bab ibadat ni, kita duduk kat mana ni. Kita sendiri yang tahu dosa dan maksiat kita. Bab kata pepatah, tuan rumah yang tahu barang yang ada dalam rumah dia. Tuan rumah yang tahu apa perabot yang ada dalam rumah dia. Orang lain tak tahu. Jadi kita tahu, kadang-kadang kita tahu dosa itu, tapi kita saja langgar. Jadi kita seolah-olah macam tak takut dengan janjian azab Allah. Kita saja langgar, kita tahu benda ni akan merosakkan pahala amal ibadat aku. Aku tak peduli. Itu sebenarnya nafsu. Itu yang kata nafsu tadi tu. Nafsu ni dia jahat. Nafsu ni lebih jahat daripada setan lagi. Sebab tu sampai satu peringkat dia kata, aku tak heranlah dengan azab Allah. Itu nafsu. Mulutnya cakap macam tu, nafsu. Padahal dirinya takkan kuasa dengan azab Allah. Tapi dia punya degil, dia punya sombong tadi, dia punya sombongnya nafsu ni, aku tak peduli azab Allah, aku tak peduli. Aku tak peduli kalau pahala aku tak dibinasakan, aku tak peduli kalau aku balik akhirat dalam keadaan berdosa, aku tak peduli. Na'udzubillah. Itu sombong, jahatnya nafsu. Jadi betul lah kata ulama, nafsu itulah yang paling jahat sekali kalau nak banding dengan syaitan. 70 ekor syaitan menyamai dengan satu nafsu. Hati-hati dengan nafsu itu. Kadang-kadang aku tak peduli dah, mak bapak tak redha pun aku tak peduli. Sombong tu, perkataan tu sombong. Kau tak akan cium bau syurga. Meskipun kau beribadat sampai kuah kering, berpuasa setiap hari, sampai berlubang mata kita ni, berjaga malam tak tidur beribadat, tapi kalau dengan mak bapak kita derhaka, jangan harap nak masuk syurga. Bau pun kau takkan dapat. Tapi nafsu kata apa? Aku tak Nafsu kata aku tak heran. Baru Allah uji dengan pening sikit, dah tak tahan dah kita. Tadi kata tak heran. Nampak tak sombong? Tengok Allah bagi kita ujian, sakit, pening sikit. Kita pun dah tak tahan, tak boleh nak buat kerja dah hari ni. Baru pening, bukan api neraka, bukan pening. Kita dah tak tahan dah. Sakit gigi. Cepatlah sembuh. Tapi sombongnya tu, aku tak peduli, dosa pun dosa lah. Na'udzubillah. Nampak tak? Sedar tak jahatnya nafsu tu? Bahayanya nafsu tu, sombongnya nafsu tu merosakkan diri kita. Sebab tu kalau ikut nafsu, memang ke neraka lah kita pergi. Kalau ikutkan nafsu, memang ke neraka lah tempat kita. Wal'iyadzubillah. Lepas tu Allah Ta'ala bagi kita akal, supaya akal ni bertemankan ilmu agama yang kita belajar tadi, merenung-renung mana yang menguntungkan, mana yang rugi. Jangan sombong dengan Allah. Jangan berasa kita hebat, jangan berasa kita kuat. Kita lemah. Banyak kali dah Allah uji kita dengan sakit, kita tak tahan. Macam mana kita nak kata aku tak heran susah di hari kiamat besok?
Banyak kali dah Allah uji kita. Supaya kita ni merendah diri dengan Allah. Mengaku, ya Allah aku lemah, aku dhaif, ya Allah aku takut azab kau. Aku takut kalau aku nanti diazab, ya Allah aku tak sanggup. Allah. Jadi waspadalah. Kita semua ni bakal mati bila-bila masa. Buat ibadat masing-masing, jaga diri masing-masing, jaga perhubungan dengan Allah. Yang suami jaga perhubungan dengan Allah baik-baik, yang isteri pun jaga perhubungan dengan Allah baik-baik. Sebab kita beribadat bukan untuk suami, tapi untuk untuk Allah. Kalau isteri dia beribadat bukan untuk suami, dia beribadat untuk Allah. Sebab tu kalau dia menjadi isteri yang solehah, yang untungnya dia. Jangan jadikan masalah suami kita tu sebagai penghalang untuk kita menjadi isteri yang solehah. Kita tak akan diazab oleh Allah dengan sebab dosa suami kita tak semayang, dosa suami kita kaki perempuan. Dah, itu dosa dia. Dia yang akan dihumban oleh Allah dalam neraka besok. Kita beramal soleh, kita bertakwa, hati kita bersih, kita yang untung. Begitulah juga dengan suami. Jangan pedulikan perangai isteri contohnya yang derhaka kepada kita tu. Dah, kita beribadat kepada kerana Allah. Yang penting kita berusaha memberi nasihat, memberi pengajaran. Dia tak nak ikut, itu dosa dia. Kita tak akan bertanggungjawab. Suami tidak akan menanggung dosa isteri selagi suami tadi senantiasa menegur, mengajar, mengingatkan. Nampak tak? Yang dikata suami menanggung dosa isteri tadi adalah isteri menjadi derhaka dengan Allah, melakukan maksiat dengan sebab suami tak ambil peduli. Ini baru betul dosa-dosa isteri tadi akan dipertanggungjawabkan di atas bahu suami. Tapi selagi suami dia menegur, mengajar, menasihati, tapi isteri tetap mengulang-ulang, itu dosa dia dengan Allah. Kita tak akan bertanggungjawab. Kita tak bertanggungjawab. Jadi isteri jangan salah faham. Aku ni buat jahat, nanti kau yang tanggung. Dah. Bukan semudah tu. Itu pentingnya kefahaman. Ada isteri dia salah faham macam tu. Kejahatan aku, kemaksiatan tu kau yang tanggung. Dia kata makna suami yang tanggung. Tak, sekiranya suami itu mengabaikan, baru suami tanggung. Tapi kalau suami selalu menegur, mengajar, mengingatkan, tapi isteri berdegil, sombong, tak nak dengar, itu dosa dia. Suami tak akan bertanggungjawab. Jadi isteri buat amal soleh kerana Allah, jaga hati kita, tetap beradab, berakhlak dengan suami kita, siapa pun suami kita. Kerana ini akhirat kita. Ini akhirat kita. Ini alam barzah kita. Ini nasib kita di hari kiamat besok. Jadi jangan dengan sebab suami kita tu tak boleh ikut kita punya kehendak, kita pun mula nak menderhaka kepada suami. Jangan. Tunaikan kewajipan, jaga adab, jaga lidah kita. Jaga lidah kita. Jaga itu. Kenapa kita ni jaga lidah dengan suami? Sebab nak mentaati perintah Allah. Nak taat pada Allah. Bukan nak taat dengan suami tadi. Sebab Allah yang memerintah, jaga lidah. Meskipun suami kita tu orang jahat, jaga lidah, jaga adab. Sebab itu ibadat kau dengan Allah. Macam suami, dia bekerja pagi, petang, siang, malam, cari nafkah bagi anak bini. Adakah dengan sebab dia takut kepada anak bini? Tak, sebab dia nak menunaikan perintah Allah. Sebab dia takut dengan Allah lah dia menjadikan suami yang bertanggungjawab. Sebab dia tak nak nanti diazab oleh Allah kerana apa? Meninggalkan tanggungjawab yang Allah Ta'ala pikulkan atas bahu dia. Jadi kita ni nafsu ni dia menipu kita, dia suka menipu kita. Kadang-kadang dengan sebab maksiat orang lain, kita pun buat maksiat juga. Kita kecewa dengan maksiat orang, kita pun buat maksiat juga. Teruskanlah beribadat. Kenapa kita nak kecewa dengan dosa orang? Dosa orang, dosa kita. Dosa orang tak akan menjadi asbab kita diazab oleh Allah. Yang menjadi asbab kita diazab oleh Allah adalah dosa kita sendiri. Suami dia tak akan diazab oleh Allah kalau asbab dosa isteri dia. Yang tidak mahu mendengar tadi, yang tak nak taat pada dia. Begitulah sebaliknya isteri, dia tak akan diazab oleh Allah dengan sebab dosa suaminya yang kaki judi, yang kaki perempuan. Terus beribadat. Ada satu kisah seorang isteri yang solehah memiliki suami yang sangat-sangat maksiat.
berjudi, berzina, kaki perempuan suami dia. Tapi dia taat kepada Allah. Dia jaga auratnya, dia jaga maruahnya, dia jaga adab dan akhlak dia dengan suami. Meskipun suami dia tadi peminum arak, tak solat, kaki perempuan. Tapi dia tetap menunaikan hak dia sebagai seorang isteri yang diperintah oleh Allah. Dia khidmat dengan suaminya, dia taat perintah suaminya selagi perintahan suruhan suami dia tadi tidak melanggar syariat. Dia tak pedulikan dosa-dosa suami dia. Dia bersibuk berbimbang dengan urusan dia, tugasan dia sebagai seorang isteri. Dengan keberkahan dia tadi, dengan keberkahan amal soleh yang dilakukan oleh seorang isteri tadi, akhirnya selepas daripada dia mati, isteri suami dia tadi berubah menjadi orang soleh berkat kesabaran dan ketaatan seorang isteri dan doa-doa isteri yang solehah tadi. Sebab tu kita nak doa, jangan nak minta hari ni doa, hari ni nak tengok depan mata kita Allah balas dah. Kadang-kadang Allah akan membalas selepas daripada tu. Kalau tak pun Allah balas dia akhir. Allah tak akan mungkir janji. Tapi kita ni sifat tak sabar. Kalau hari ni minta, hari ni nak hari ni minta suami berubah, hari ni nak tengok suami kita berubah, dah jadi baik dah, jadi kaki masjid dah. Allah tak akan bagi mengikut kehendak kita, tetapi Allah akan memberi mengikut kehendak Allah. Begitulah juga suami doa, ya Allah kurniakanlah aku isteri yang beradab berakhlak. Biarlah memiliki isteri yang perkataannya menyenangkan, perkataannya membahagiakan. Tapi dah kita nak tengok hari ni doa, besok nak tengok bini kita berubah dah jadi malaikat. Dah mustahil. Bahkan doa-doa tu sendiri ibadat. Yakin pada Allah, Allah tak akan mungkir janji. Kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan orang tu berubah selepas daripada apa benda yang mengisafkan dia, baru dia menyesal atas perbuatan. Makna akhirnya jadi orang baik jugalah. Jadi orang baik juga. Jadi sabarlah kita. Ngadulah pada Allah, mengadu pada Allah, ngadu pada Allah. Allah yang datangkan ujian kita. Allah yang mengatur ujian dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita. Wajib yakin kan beriman dengan qada dan jangan ada keluar daripada perkataan kita, aku tak terima takdir, aku tak boleh terima kenyataan. Jangan. Ini semua perkataan yang menyesatkan. Tak boleh terima kenyataan. Tak boleh terima kenyataan maknanya kita tak beriman dengan qada qadar. Bukankah benda itu berlaku dengan qada qadar Allah? Kenapa tak boleh terima? Tu nafsu yang nak merosakkan kita. Solat tapi tak boleh terima takdir. Nauzubillah. Jadi kena sedar, kena faham elok-elok. Tipu daya, perangkap-perangkap dalam ibadah ni terlalu banyak. Sebab tu jangan kita mengasingkan diri kita daripada majlis ilmu. Jangan. Jangan. Banyak benda yang kita mesti kena tahu dan mesti kena fahamkan. Baik. Katanya tiada menimbangkan dengan selamatnya suatu, yakni tiada dapat sejahtera suatu. Dan misal barang yang kami kata itu dua kelakuan bagi orang yang sakit, dan yang demikian itu bawahnya mengubat akan orang sakit itu dua bahagi. Satunya diberi ubat dan keduanya menanggung pantangnya. Ini cara nak berubat. Satunya cara nak menyembuhkan penyakit dengan diberi ubat, yang keduanya dengan menanggung pantangnya, makna menjauhkan pantang, menjaga pantang larang. Maka bahawasanya pantangnya dan ubatnya jikalau berhimpun keduanya, maka bahawasanya seperti orang yang sakit senyata telah sembuh dan sihat. Apabila berhubung dua ni, bercampur dua ni, ubat pun makan, pantang pun jaga, insya-Allah dia akan jadi sihat, dia akan jadi sembuh daripada penyakit. Begitulah orang yang beribadat tadi tu. Di samping dia melakukan ibadat, dia jauhkan pantang, iaitu melakukan maksiat. Dia akan berjaya. Dia akan berjaya. Dia akan selamat dunia akhirat. Dia akan balik akhirat membawa keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda. Subhanallah. Kena azam dalam hati kita. Setiap kita kena ada azam macam tu. Aku nak jadi orang soleh, aku nak jadi orang solehah, aku nak jadi orang bertakwa kerana akhirat aku. Kena tanam azam tu dalam diri kita. Kadang-kadang kita tak ada keinginan.
Kita tak ada keinginan nak jadi orang yang macam tu, memiliki hati yang bersih, orang yang menjaga lidah. Tak ada keinginan. Kita ikutkan nafsu kita, nak puaskan hati kita. Inilah salah kita. Dilekakan, dilupakan, dilalaikan. Akhirnya nanti kita mati dalam keadaan jadi ahli maksiat. Mati dalam keadaan maksiat dengan Allah. Kena ada. Jangan kata terlambat. Tidak terlambat lagi. Sedari kesilapan, sedari kesalahan kita, bertaubat dengan Allah sungguh-sungguh, mengaku kesalahan kita. Kemudian usaha perbaiki. Jangan ikutkan hati itu. Jangan ikutkan nafsu kita, jangan ikutkan hati kita yang suka berdengki, berdendam dan macam-macam lagi. Allah. Kalau nampaklah yang namanya azab akhirat ni, tak ada orang berani. Memang duduk atas tikar sejadah je lah jawab. Tapi Allah jadikan tu ujian. Apa maksud iman? Kepercayaan kepada perkara yang tidak boleh dilihat oleh mata. Jadi kalau kita yakin sungguh-sungguh adanya azab tu, kita akan hati-hati, kita akan takut ya Allah. Takut, tak nak lah. Biarlah nak sakit pun sakitlah, asalkan jangan pahala aku dibinasakan oleh Allah. Biarlah sakit hati pun sakitlah, tergurih pun tergurihlah, asalkan jangan asbab benda-benda macam ni aku terlepas kesenangan akhirat. Kena fikir. Fikir. Allah. Jadi senang ke susah nak beribadat? Susah. Nak buat tu bukan senang. Syaitan kata jangan. Nafsu kata jangan. Susah nak buat ibadat. Imam Ghazali kata sukar beribadat ni. Sebab tu dia siap karangkan kita ni. Nak ceritakan ibadat tu sukar. Cakap senang lah. Nak lalui tu, nak beramal tu. Allah. Tengoklah diri kita sendiri. Hati kita taknya baik-baik lagi. Dah berbelas tahun, puluh tahun kita solat, hati kita tak baik-baik lagi. Tu kata susah tu. Padahal kita sembahyang bukan setahun, dah berpuluh-puluh tahun solat, tapi hati masih lagi ada dendam, ada sangka jahat. Allah. Giatkan lagi usaha. Doa pada Allah sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh. Allah akan bagi apabila hambanya minta bersungguh-sungguh. Mana minta dengan sepenuh hati, penuh perasaan. Jangan doa-doa tu dilantunkan hanya sekadar di mulut saja tapi tak sampai di hati. Tu adab dalam berdoa. Kena minta sungguh-sungguh. Minta dengan keyakinan Allah Maha berkuasa memberi. Minta dalam keadaan kita menghinakan diri. Waktu berdoa tu minta, dalam kita berdoa tu minta dalam keadaan kita menghinakan diri, mengaku diri tak ada apa-apa. Tak ada kekuatan, tak ada kekuasaan ya Allah. Hanya bergantung dengan Kau ya Allah. Bagilah, tolonglah, permudahkanlah ya Allah. Maka bahawasanya pantangnya dan ubatnya jikalau berhimpun keduanya, maka baunya seperti orang yang sakit senyata telah sembuh dan sihat. Kalau suami tadi dia dah bagi dah. Kalau suami tadi dah cari nafkah dah bekerja dah, cari nafkah yang halal, tapi tak solat pula dah. Tapi tak solat. Rugilah. Padahal dia dah buat baik dengan anak bini dia. Anak bini dia kata tak adalah suami yang terbaik dalam dunia ni melainkan suami aku lah. Suara tak pernah tinggi, tak pernah menyakiti. Apa yang nak dia bagi, dia belikan, dia dapatkan. Tapi sayang tak solat pula suami dia. Allah. Rugilah. Sebab segala pahala kebajikan takkan diterima, takkan diberi oleh Allah. Jadi ingatlah wahai suami, meskipun kamu dah menunaikan tanggungjawab memberi nafkah yang bangsa dunia tadi tu kepada anak isteri kamu, tetapi seandainya kamu tidak solat, akidah kamu menyimpang, dalam hati kamu memiliki penyakit-penyakit hati, sesungguhnya segala amal soleh yang kamu buat, segala bakti yang kamu buat pada ibu bapa kamu, pada anak bini kamu, tak akan mendatangkan apa-apa keuntungan akhirat.
Sebab tadi tak pantang, tak jaga pantang, hanya beribadat saja tapi tak berpantang, tak jauhkan pantang, tak dapatlah. Banyak di kalangan kita, suami-suami yang tak perasan benda tu. Dia tak perasan benda tu. Pada dia dah puas hati bila dia dah bekerja, cari nafkah, bagi anak bini makan, okey dah. Ni kalau mati husnul khatimah. Ni kalau mati garanti syurga firdaus untuk aku. Bukan macam tu. Tak semudah itu. Tak semudah itu. Tak semudah itu, brother. Sebab tu suami kena mengaji agama. Wahai suami, wahai yang bergelar suami ataupun yang bakal menjadi suami, belajarlah agama. Belajarlah ilmu agama. Isteri tolong tolong bagi sokongan, bagi galakkan kepada suami. Ajak suami pergi belajar agama supaya nanti tidak rugi. Sian suami kita tu. Sian suami kita tu buat baik dah dengan kita, tapi amal ni nanti Allah tak terima. Jadi nasihat kalau suami kita, nasihat baik-baik. Nasihat baik-baik. Ajak dia pergi, ajak dia belajar agama, suruh dia solat. Buat sama-sama lah, barulah dia jadi semangat. Yang suami pun jangan berhenti daripada berterus-terusan memberi nasihat, memberi teguran kepada anak isteri kita. Dan kita kena tahu, yakin kita tidak ada kuasa nak mengubah seseorang. Kita tak ada kuasa nak ubah seseorang. Tapi setiap kali nasihat kita itu diberi pahala oleh Allah. Allah nak tengok secekal mana hati suami tadi dalam nak membimbing isteri dia. Allah Ta'ala nak tengok secekal mana, sekuat mana, seteguh mana, sehebat mana hati suami yang nak membimbing isterinya ke jalan yang benar tadi. Adakah dia seorang suami yang berputus asa, ataupun dia tetap berusaha bersungguh-sungguh sampai akhir nyawanya. Allah uji kita suami. Begitulah juga isteri tadi. Allah uji. Jazakumullah bima. Jadi jangan putus asa, sahabat. Kita beribadat kerana siapa? Allah. Jadi suami beribadat kerana akhirat dia, isteri pun beribadat kerana akhirat dia. Bukan kita beribadat kerana suami, bukan beribadat kerana isteri dah. Sebab tu Allah memerintahkan supaya kita meletakkan cinta dan kasih kita kepada Allah dan Rasul lebih daripada yang lain. Apa tanda seseorang itu kasih dan cinta kepada Allah dan Rasul? Dia akan menjadi seorang suami yang baik. Sebab apa? Sebab Allah perintah dia. Jadi dia nak menzohirkan kecintaan dia kepada Allah, dia akan menjadi seorang suami yang baik, yang bertanggungjawab, yang memberi nafkah yang halal, yang mengambil perhatian pada anak bini dia, yang tak akan menzolimi anak bini dia. Sebab apa? Dia takut kepada Allah. Isteri pun begitu. Apabila isteri tadi betul-betul meletakkan kasihnya kepada Allah dan Rasul itu lebih daripada segala-galanya, dia akan menjadi isteri yang baik. Maknanya cinta seorang isteri kepada Allah tadi dapat dinikmati faedahnya oleh suami dan anak-anak tadi. Dia tak akan menjadi ibu yang zalim pada anak-anak dia. Dia akan menjadi ibu yang prihatin, yang misali kepada anak-anak dia, yang penuh kasih sayang kepada anak-anak dia. Sebab apa? Cinta dia kepada Allah. Cinta dia kepada Allah. Dia akan menunaikan tanggungjawabnya seperti seorang isteri yang diperintahkan oleh Allah. Itulah sifat kehambaan dia kepada Allah. Memperhambakan diri kepada Allah, bukan memperhambakan diri pada suami. Ada orang salah faham, dia kata apalah kau ni taat sangat dengan suami kau. Dia tak dekat rumah tu, kau buat je dia. Dia bukan nampak pun. Nampak tak? Silap lah. Isteri tadi bersusah payah bangun malam, awal pagi menguruskan rumah tangga, bukan sebab mengabdikan diri kepada suami. Dia sedang mengabdikan dirinya kepada Allah, menjadi isteri yang baik. Ada pernah lah kita dengar. Pernah dengar dia kata, apa yang kau nak taat sangat dengan suami kau? Kau ni aku tengok kau jadi buat suami kau tu macam raja. Bodohnya kau ni. Na'udzubillah. Tengok, dia tak boleh nak khidmat dengan suami dia macam tu. Dia cemburu dengan seorang perempuan ni yang khidmat dengan suami dia macam tu. Dia kata, apa sampai semacam tu sekali kau taat pada suami, khidmat dengan suami, macam raja pula suami kau buat. Tu dia tak faham. Dia bukan memperhambakan diri pada suami, dia sedang memperhambakan diri kepada Allah. Sebab Allah perintah suruh jadi isteri yang baik dengan suami.
Selepas ibadatnya isteri kepada Allah, selepas ibadat isteri tadi kepada Allah, selepas daripada itu siapa? Suami dia. Selepas dia menunaikan tanggungjawab dia kepada Allah, kemudian tanggungjawabnya kepada suami dia. Tu. Sebab tu sebelum kahwin belajar dulu. Kursus kahwin tu tak cukup tu yang seminggu tu. Jangan kita puas hati dengan dapat sijil, apa namanya? Sijil tu nak kahwin tu. Kursus. Kursus kahwin tu mana cukup tu? Tak memadai tu. Kena belajar lagi, supaya tahu dan faham tanggungjawab sebagai seorang suami, supaya kita tahu tanggungjawab sebagai seorang isteri yang diperintah oleh Allah. Maknanya kita nak masuk ke alam pernikahan, perkahwinan tadi dengan ilmu. Jadi barulah masing-masing takkan terperanjat. Kalau dah, itu yang terperanjat tu. Sampai macam ni ke nak kena jadi bini? Sampai macam ni ke nak kena jadi bini? Sampai macam ni ke nak kena jadi suami? Macam tu. Sebab tu apa pun mesti ada ilmu. Yang dah kahwin belajar lagi. Yang belum kahwin, yang dah kahwin belajar. Supaya kita maknanya membuat ibadat tu berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau fikir macam tak sanggup, jangan. Berat ni lah tanggungjawab. Tak payah. Kan berlaku dulu zaman Nabi SAW, seorang perempuan tu nak dilamar oleh seorang lelaki-lelaki. Tapi sebelum dia kahwin, dia terima lamaran tu, dia tanya dulu Rasul SAW, apa tugas tanggungjawab sebagai seorang isteri pada suami? Nabi pun cerita begini. Berat sangat tanggungjawab isteri ni. Tak jadi kahwin lah ya Rasulullah. Aku tak terima lamaran. Sebab takut jadi dosa bagi dia. Ini kita seronok berselfie sini, berselfie sana. Selfie sini, selfie sana. Sampai macam tu ke? Nampak tak? Allah, banyak yang terperanjat. Kerana tak tahu, tak sedar dan tak faham apakah tanggungjawab yang dipikulkan oleh Allah. Sampai nak keluar rumah pun nak minta izin ke? Gaji laki aku baru 500, gaji aku 15,000, takkan aku nak minta izin kan dia? Allah. Apa pun belajarlah. Maka dengan dia itu terlebih utama kerana tiada memberi manfaat ubat serta meninggalkan pantangnya. Meskipun kita makan ubat, tapi kita tak menjaga pantang, tidak ada faedah ubat yang kita makan, meskipun mahal. Begitulah juga ibadat yang kita buat ni, takkan memberi apa-apa faedah pada diri kita. Semayang kita, puasa kita, qiyamul lail kita, baca Quran kita, wirid kita, zikir kita, khidmat rumah tangga kita, ataupun suami mencari nafkah, takkan memberi sebarang manfaat dan faedah sekiranya kita tidak menjauhkan pantang larang di dalam ibadat. Dan sebenarnya terkadang memberi manfaat pantang itu serta tiada ubat. Kadang-kadang dengan berpantang tu lebih, maknanya boleh menyembuhkan juga, walaupun tak makan ubat, tapi ada kalanya dengan berpantang tadi pun boleh sembuh juga. Meskipun dia tak makan ubat, tapi dia jaga pantang, dia jadi sembuh. Tapi kalau bergabung dua tu, lagilah cepat sembuh. Ubat pun makan, pantang pun jaga, lagi cepat sembuh. Tapi ada juga kadang-kadang dengan tak makan ubat, dia jaga pantang je, jadi sihat kita. Jadi kita ni kena ingat, meskipun tak banyak amal, dengan menjaga pantang makna daripada benda maksiat tadi, kita akan selamat juga di hari kiamat. Meskipun ibadat tak banyak, kita dengar aja cerita orang berqiyamul lail, dengar orang puasa Isnin Khamis, dengar orang buat ibadat sunat ini itu, tapi kita tak buat pun. Tapi kita jaga mata tengok benda haram tak, telinga nak dengar benda haram tak, lidah nak cakap benda haram tak, hati hasad tak ada, sangka buruk dengan orang dah, takabur dah, tak boleh dah tu, selamat dah tu insya-Allah. Meskipun dia tak ada buat amal yang banyak-banyak amal sunat. Lebih-lebih lagi kalau dia dah berpantang, kemudian banyak pula amal, ini lagilah hebat kedudukan dia. Ini kedudukan ni lebih hebat lah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma waffiqna ya Allah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua. Amin. Dan sehingga terkadang memberi manfaat pantang itu serta lewat. Dan sehingga telah bersabda oleh Nabi SAW, aslu kulli da'in al-baradu wa aslu kulli dawa'in al-himyatu. Dan maknanya wallahu subhanahu wa ta'ala, bahawasanya pantang itu mengkayakan daripada tiap-tiap ubat.
Nabi kata cukup dengan berpantang, tak perlu kepada ubat pun. Nabi kata cukup dengan berpantang, tak perlu kepada ubat pun boleh jadi sembuh. Dan kerana inilah dikayakan, dipadakan bahawasanya ahli al-Hindi kebanyakan mengubatkan mereka itu. Makna ahli Hindi ni, dia dalam cara dia nak mengubati penyakit, dipeliharakan dengan menegahkan orang sakit daripada memakan dan minum dan berkata-kata beberapa hari, maka sembuh. Itu cara dia perubatan dia. Jaga pantang makna kena puasa daripada makan, kena puasa daripada minum, kena puasa daripada bercakap. Sembuh penyakit. Cara perubatan dari itu. Maka sembuh dan sihat dengan yang demikian itu, tiada lainnya. Maka nyatalah bagimu wahai hamba Allah, dengan jumlah ini, dengan perhimpunan ini, bahawasanya takwa itu yang memiliki segala pekerjaan, dan permata-permatanya dan ahlinya itu pangkat di atasnya. Siapa tu? Maka lazimkan olehmu membuangkan ijtihad, makna baik laki-laki, baik perempuan, baik suami, baik isteri, baik anak-anak, kenalah membuangkan ijtihad dengan makna kena bersungguh-sungguh, bersemangat, semangat kena kuat, harapan kena tinggi nak menjadi orang yang bertakwa. Mesti jangan kita punya semangat tu macam busut aja. Tahu busut? Busut tu lah. Busut mana dia tinggi. Kena semangat melangit. Kena semangat nak jadi orang soleh, semangat nak jadi orang soleha, semangat nak bersihkan hati daripada maksiat, semangat nak jaga lidah, nak jaga mata dan sebagainya. Kena semangat tingginya macam langit. Setidak-tidaknya insya-Allah, walaupun tak dapat seperti langit, dia akan dapat seperti gunung. Tapi kalau mula-mula dah tak ada semangat, mula-mula dah lemah semangat, dah lemah aja, ini yang tak ada ni. Kena semangat lah. Paling tidak pun kalau tak dapat pun seperti langit tu, akan ada hasilnya seperti gunung ataupun seperti bukit. Tapi kalau dah awal-awal semangat kita macam busut tu, tak ada lah. Tanah rata dah jawab. Tanah rata dah. Jadi kena semangat, harapan kena tinggi. Mesti. Bila lagi Allah dah bagi kita peluang puluh tahun. Tiap hari kita ulang benda yang sama je, kesilapan yang sama je kita buat, kita ulang-ulang. Maka kena ada usaha, bersungguh-sungguh. Aku nak jadi suami yang baik, aku nak jadi isteri yang soleha, yang taat kepada suami kerana Allah. Aku nak jadi suami yang penuh kasih sayang pada anak bini aku kerana Allah. Begitulah seterusnya. Dan ahlinya itu pangkat di atasnya, maka lazim olehmu dengan membuang ijtihad, memadalah pada yang demikian itu. Maknanya cukuplah dengan jumlah ilmu ataupun Allahumma salli ala Muhammad, huraian yang bersangkut paut dengan ketakwaan yang dah dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam ruangan yang sebelum ni. Memada dah, cukuplah tu. Dan memalingkan kebanyakan penolong kepadanya, mana akan menjadikan seseorang itu boleh berubah kalau dia ambil perhatian. Kalau dia mengambil perhatian apa yang dah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam jumlah ni, dalam perhimpunan tajuk ni, memada dah untuk nak mengubah dia jadi orang yang baik. Tapi syaratnya kena ada keinginan lah. Sebab kalau tak ada keinginan, biarlah malaikat Jibril pun yang mensyarahkan, takkan jadi apa-apa. Kena buang ego kita, dalam bab ibadat ni tak peduli kau laki, kau bini, kau siapa dah. Sama-sama kita ni akan ditanya nanti oleh Allah sama ada jalankan perintah ataupun tidak. Kena buang ego. Jangan engkau yang salah, engkau punya tak, engkau punya salah tu. Kita ni masalah kita. Kita ni suka cari salah mana nak cari orang yang tak ada salah ni? Jadi selama kita nak cari salah orang, selagi tu kita tak akan jadi baik. Kita nak jadi baik tapi kita kata dengan syarat orang tu mesti baik. Mana nak jumpa? Dia nak jadi isteri suami yang baik dengan syarat isterinya jadi baik. Mana nak cari? Meskipun isteri kita tu, kita dah dalam banyak-banyak tu pilihan kita, bukan bermaksud tu pilihan kita dia terbaik dah. Dia ada kelemahan, dia ada kekurangan. Begitulah juga suami kita. Bila kita milih ni suami, bukan maksud bila kita memilih dia tu suami kita, dia tu terbaik, dia tak ada kekurangan. Tak, dia ada kekurangan.
Jadi sekarang ni masalah ni bukan pada orang, masalahnya pada diri kita sendiri. Masalahnya sekarang pada diri kita. Sikap kita ni suka cari dosa orang, suka cari salah orang. Kita jadikan dosa orang, salah orang tu sebagai benteng untuk kita jadi orang yang bertakwa sisi Allah. Allah, ini masalah kita. Selagi tak buang perangai ni, kita tak akan boleh jadi baik. Percayalah. Kita tak akan jumpa orang yang seperti Nabi dan Rasul dah. Tak ada. Selain daripada itu, semua ada salah, semua ada silap. Jadi jangan kita jadikan dia ni baik, awak ni jahat, awak ni. Memang sampai mati kita tak akan boleh berubah jadi suami yang baik. Sampai mati kita tak akan boleh berubah menjadi isteri yang baik. Selagi kita jadikan sandaran, alasan, orang ni ada buat silap, suami ni ada buat silap, suami, isteri ni isteri. Sampai bila-bila kita tak akan jadi baik. Jadi hati-hatilah. Hati-hati kita perbaiki, insya-Allah. Doa pada Allah sungguh-sungguh, minta petunjuk dengan Allah, minta kekuatan, taufik milik Allah, minta sungguh-sungguh dengan Allah supaya Allah beri kepada kita taufik untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, sama ada laki-laki ataupun perempuan, menjadi suami yang bertakwa, isteri yang bertakwa kerana Allah yang akan menjamin keselamatan, kebahagiaan untuk kita dunia dan akhir. Kita juga yang beruntungnya nanti. Kita juga yang akan beruntung. Memadalah pada yang demikian itu, memalingkan kebanyakan penolong kepadanya. Bermula Allah Ta'ala yang memberi taufik dengan kurnianya Allah. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah dengan keberkahan majlis ilmu kita pada malam ini, dengan keberkatan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, menjadi suami yang bertakwa, menjadi isteri yang bertakwa, yang bersih zahir dan batin, yang taat kepada Allah zahir dan batin, yang semata-mata berkhidmat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti diampunkan dosa-dosa kita semua oleh Allah. Ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, anak isteri kita tak terkecuali, semuanya tidak ketinggalan. Sahabat andai kita, kenalan-kenalan kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang banyak menolong, membuat baik kepada kita, orang-orang yang tak senang dengan kita, yang berhasad dengki dengan kita, yang berdendam dengan kita, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi taufik hidayah menjadi hamba yang soleh, yang soleh, yang bertakwa. Mudah-mudahan kejayaan dunia dan akhirat milik kita. Mudah-mudahan kita semua diberi Allahumma salli ala sayyidina husnul khatimah, mudah-mudahan mati dalam keadaan berbekalkan iman Islam dan ihsan yang sempurna. Mudah-mudahan kita mati bertemu Allah membawa hati yang baik, hati yang mulia, hati yang bersih, hati yang bernilai, dengan sifat-sifat mahmudah. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan diri kita semuanya daripada terpengaruh, terikut dengan fahaman-fahaman yang merosakkan syariat, yang merosakkan akidah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara keturunan kita semuanya sampai kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pertolongan, semangat kepada kita, menemukan kita dengan kawan-kawan yang baik, yang suka membimbing kita, yang suka menasihati kita, yang suka mengingatkan kita apabila kita leka, kita lupa. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah pukul 10.45 ada kelas.